Assalamualaikum dan salam sejahtera. Agenda awal ni malam ini bersama saya Irfan Faruqi dan kita berikan tumpuan kepada sistem pengkalan data utama padu yang baru saja dilancarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini. Dan antara lain dibentangkan juga sebenarnya pada sistem yang mula boleh didaftarkan oleh semua para pengguna di padu.gov.my, juga bagaimana ketengahkan berkenaan dengan beberapa data termasuklah bagaimana untuk kita menyelesaikan isu struktural ekonomi dan dengan penyertaan rakyat Malaysia dalam sistem ini boleh memastikan dasar fiskal negara lebih stabil supaya tidak lagi berlaku pembaziran, subsidi boleh dikurangkan dan ditumpukan kepada rakyat Malaysia yang benar-benar memerlukan. Dan untuk memberikan komentar lebih lanjut dan melihat bagaimanakah padu ini boleh memberikan kesan kepada ekonomi khusus dalam konteks 2024, kita bersama-sama dengan Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia Minda UKM di waktu ini. Terima kasih Prof bersama kami dan kita nak mulakan dahulu dengan kenyataan umum Prof, bila kita melihat sistem padu ini sudah pun diperkenalkan, bukan lagi di peringkat perancangan, ia sudah pun diluncurkan bagi ahli akademik khususnya pakar ekonomi. Bagaimana kita menyikapi padu ini Prof? Okey, terima kasih Irfan. Selamat tahun baru 2024. Saya rasa pertamanya kita ucapkan tahniah kepada kerajaan dan juga Kementerian Ekonomi khususnya yang telah meluncurkan padu pengkalan data utama untuk negara kita pada hari ini. Saya mengikuti pembentangan daripada mula sehingga akhirlah half day pagi tadi, walaupun secara online, tapi saya meneliti setiap satu kenapa kita perlu padu. Itu yang pada saya yang sangat penting untuk kita menilai kejayaannya. Of course, ada proses-proses pendaftaran dan juga penyemakan, pengesahan data dan sebagainya. But at the end of it, adakah ianya akan berjaya mencapai matlamat mengapa padu itu diwujudkan? Dan antara sasaran apabila diluncurkan sistem pengkalan data utama ini, selepas kita mengumpul lebih banyak maklumat secara near real time, paling dekat dengan situasi semasa untuk memastikan bantuan itu disalurkan tepat pada golongannya dan setiap sen yang dibelanjakan oleh kerajaan itu benar-benar bermanfaat. Yang Berhormat Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyatakan bahawa dengan padu ini kita menjangkakan menjelang 2025 kita boleh kurangkan defisit fiskal kita sebanyak 3 sehingga 3.5%. Sasaran itu, adakah sejauh mana ia signifikan Prof? Ya, ada dua perkara tu. Pertama yang disebut, saya tengok dalam kenyataan dan juga dalam beberapa paparan tu, dia kata near real time. Saya ingat perkara ini perlu diperjelaskan. Dalam konteks kemajuan teknologi hari ini, istilah real time ini selalu digunakan. Terutama dalam konteks pasaran keuangan, flows, pergerakan kadar faedah dan sebagainya. Real time maksudnya pada ketika ini, pada saat ini. Jadi betul, memang kita boleh dapat real time. Kalau kita tanam pokok cili, kita letak kamera depan pokok cili tu dan kita akan tengok dia keluar daripada anak benih sikit naik dan sebagainya. Maksudnya itu real time lah. Tetapi persoalannya untuk tujuan bantuan sosial kepada rakyat, apakah kita memerlukan real time itu? Maksudnya kalau saya tengok dalam itu, contohnya disebut tadi, YB Rafizi menyebut bahawa kerajaan akan tahu berapa banyak kereta yang saya miliki. Jadi kalau pagi tadi saya ada kereta Mercedes, petang saya jual, kalau real time, cek petang tak ada lah. Ya, tetapi mungkin itu tidaklah keterlaluan yang kita perlukan. Bagi saya dalam konteks data sosial untuk bantuan kerajaan, matlamat yang kita fokus sekarang ini ialah untuk membolehkan kerajaan menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat, lebih mudah, lebih pantas dan lebih cekap. Ya, pada saya dia tidak memerlukan real time data. Ya, jadi jangan kita terlalu ekstrim sehingga semuanya nak di real time, because data-data sosial ini dia berubah dan memang berubah, tetapi berubahnya pun kadang-kadang tidaklah bersifat volatile real time. Contohnya kalau saya beli rumah, sebelum daftar pemilikan rumah itu dikeluarkan, mungkin ambil masa 6 bulan, 7 bulan. Jadi dia tak akan dapat capture real time. Separa okeylah. Mungkin apa yang dimaksudkan ialah data yang kita peroleh itu secara umumnya
adalah tepat. Itu yang lebih baik cakap. Jangan kita gunakan bahasa real time ni. Dia keliru orang nanti. Ya, tapi sekiranya itu dapat dilaksanakan menurut si Padu, apa impaknya kepada struktur dan juga senario ekonomi negara? Sebagaimana contoh, setiap bulan kita dapat saksikan data aliran tunai keluar masuk, perniagaan yang mana yang mendapat keuntungan, sektor mana yang mendapat manfaat dalam bulan-bulan tertentu, dan trend itu boleh kita jangkakan untuk beberapa bulan akan datang dan tahun akan datang. So mungkin Prof boleh kongsikan juga berkenaan dengan data yang setepat itu, bagaimana ia memberi manfaat secara langsung kepada ekonomi negara? Ahli-ahli ekonomi dan juga mungkin YB Rafizi sendiri selaku menteri yang mempunyai latar belakang accountancy, memanglah kami ini kumpulan yang ketagihan data. Ya, the more granular ataupun lebih tepat, lebih terperinci data itu pastinya akan menghasilkan sesuatu penilaian dan keputusan dan pelaksanaan yang lebih baik. Cuma again, saya merasakan bahawa dalam konteks matlamat, sebab tu saya pegang pada matlamat, iaitu untuk membolehkan bila penyampaian bantuan kerajaan itu sampai kepada kumpulan yang memerlukan. Jadi kadang-kadang ialah memang akan ada a little error. Error tidak boleh jadi kosong. Maksudnya orang tu katakanlah hari ini dia daftar, dia sebagai penganggur. Dia tidak bekerja. Jadi katalah, let's say to make it simple, dia dapat bantuan kerajaan. But bila dia dapat pekerjaan, dekat situ apa real time-nya? Kalau real time di situ berarti dia tidak lagi layak mendapat bantuan. Tetapi kalaulah proses ni nak dibuat secara harian, dia akan very costly, mengelirukan. Jadi berarti allow that to happen. Kemungkinan ada a little error, acceptable range lah. Jadi berarti kemungkinan dalam 2-3 bulan akan datang, 6 bulan dia dapat lagi bantuan walaupun bekerja. Tetapi after that, data itu seharusnya akan clean up. Ini antara isu yang mungkin kena as we move along lah. Saya tak mengatakan tidak boleh diselesaikan, boleh diselesaikan kerana kemungkinan orang itu tidak akan melaporkan. Dia sudah bekerja sebab dia dah dapat bantuan. Tetapi sistem LHDN yang capture setahun sekali umpamanya, akan sistem-sistem ini yang akan capture mengatakan, hey, si Polan telah mula bekerja. Jadi berarti bagi saya tidak menganggap itu ketirisan. Ketirisan ini adalah satu perkara yang akibat daripada pemalsuan ataupun bohong lah. Orang yang duduk di bawah satu isi rumah tapi dia tulis alamat, 3 alamat. Jadi dia pecahkan kepada 3. Itu ketirisan. Maksudnya sampai kepada orang yang tidak perlu. Tetapi a little error seperti yang saya sebut tadi, dia harus diimbangi dengan kos dan kerumitan untuk kita memastikan data itu tepat. Tapi umumnya saya tetap menyokong hasrat kerajaan. Data driven policy ataupun evidence based adalah satu yang sangat kita anjurkan. Cumanya sejauh mana informasi atau maklumat yang diperlukan itu juga harus difikirkan. Itu lebih berat menyentuh berkenaan dengan bagaimana sistem padu membantu untuk penyaluran bantuan kepada individu yang memerlukan bantuan. Tapi satu pembentangan yang kurang diberikan penekanan tetapi datanya itu dikongsikan bahawa padu ini juga akan cuba untuk consolidate data-data daripada lebih daripada 1 juta industri yang ada dalam negara kita dalam pelbagai sektor utama. Prof, bagaimana dengan data-data ini? Boleh kita kaitkan dengan apa yang Prof nyatakan tadi? LHDN bukan lagi bergantung kepada data tahunan tapi data granular untuk pastikan siapa yang dapat keuntungan harus dikembalikan kepada pembendaharaan negara, bukan hanya dikaut keuntungan untuk diri sendiri sahaja, sebaliknya ada keuntungan juga untuk rakyat secara menyeluruh. Ya, kalau saya mentadbir keluarga saya ada 5 orang rakyat, saya boleh buat itu dengan mudah. Tapi kalau saya ada 32 juta orang rakyat, kita harus memahami apa yang saya kategorikan sebagai impian, harapan dan realiti. Wish, the dream, the wish and the reality. Of course, kita berharap kita dapat tahu semua mengenai rakyat kita. Kita tolak tepi dulu isu privacy semua ni. Kita bercakap tentang maklumat yang membantu kerajaan untuk melaksanakan tugas sebaiknya. Jadi, of course, tetapi itu adalah bagi saya satu impian murni, tetapi kita juga harus berpijak di bumi nyata. Realitinya, adakah perkara itu akan dapat dilaksanakan sebegitu rupa?
kita dalam statistik, dalam ilmu ekonomi lah. Saya bukan pakar statistik, tapi I have a good background in econometrics, statistics and all this sampling dan sebagainya. Ada yang disebut sebagai census, iaitu banci. Kita tahu every single person dalam rumah itu. Ada juga yang disebut sebagai penyiasatan ataupun survey. Jadi hanya kita merujuk kepada sampling sahaja. Jadi berarti kalau kita nak menyalurkan bantuan kepada rakyat miskin, satu peringkat ialah kita boleh buat so-called penyiasatan ataupun sampling. Kita tidak perlu mendapat maklumat 32 juta orang setiap satu. Tetapi kalau kita cenderung untuk mendapat so granular like this, my concern ialah saya agak risau. Harus saya peringatkan, yes, we will be very busy collecting the data, but not to compromise attending the problem. Jadi masalah kita bukan data ya. Masalah kita untuk menyampaikan bantuan secara adil, cepat dan mudah dan tepat kepada orangnya. Jadi kita jangan tertinggal masalah itu sehingga kan kita jadi too complex dengan data collection. Data ni kalau dalam orang ekonomi macam saya jugalah. Kadang-kadang kita cukup suka ada banyak data. I've seen a lot of cases where people drown with data. Dia ketagih data, dia nak data sebanyak-banyaknya dan akhirnya dia pun lupa apa matlamat sebenarnya. Jadi kalau ada jalan yang lebih mudah dan ringkas dan kita terima some error, maybe we don't have to wait until all 32 million gets into the system. Ya, kalau saya tengok, saya pun masih kurang pasti sebenarnya adakah ini satu akta yang mewajibkan setiap orang melaporkan ataupun ini adalah voluntarily. Jadi berarti kepada kumpulan-kumpulan yang mungkin merasakan diri mereka tidak perlu mendapatkan berkongsi maklumat ini, adakah mereka ada pilihan? Ya, jadi berarti these are main grey area lah. Mungkin dalam 1 hari 2 ni akan beberapa permasalahan ini akan timbul dan kemungkinan kementerian akan menjawab beberapa persoalan ini. Ya, dan untuk itu saya tanyakan juga pandangan Prof. Adakah wajar untuk kumpulan yang disebut oleh Perdana Menteri sebagai maha kaya juga mendaftar dalam padu ini supaya kita boleh lihat kesenjangan yang berlaku dan seterusnya kita boleh memastikan bahawa pengagihan kekayaan lebih saksama untuk semua rakyat Malaysia? You know, the reality is, saya rasalah secara umumnya seseorang yang mempunyai pendapatan yang tinggi, tanggungjawab itu sebenarnya terletak atas diri dia. Dia tidak seharusnya turut sama menyebuk di dalam nak dapat bantuan-bantuan kerajaan yang bersifat bantuan sosial. Ya. PM ada menyebut ada bantuan-bantuan lain untuk ahli-ahli perniagaan, insentif perniagaan, untuk membuat expo produk mereka di luar negara. Jadi ini semua bantuan-bantuan kerajaan yang bertepatan dengan kumpulan-kumpulan ini. Jadi ini yang menjadi masalah. Maksudnya bagi saya yakin dan saya amat merasakan bahawa kumpulan yang merasakan mereka memerlukan bantuan kerajaan, they might be the first target group that you go after. Kita bukan nak buat banci ini, jangan salah faham. Banci ini kita nak kira semua orang kaya, orang miskin. Jadi minta maaf saya terpaksa mengangkat perkara ini dalam konteks dunia hari ini yang maklumat itu berada di mana-mana. Memang ada dibincangkan. Tadi saya mendengar pandangan Dato' Amir tadi tentang cyber security. I mean, there are people yang mungkin merasa risau, you know, that you are getting too much information daripada saya. Walaupun jadi ada itu mungkin let the people yang faham tentang hak asasi manusia berdebatlah. Jadi kumpulan-kumpulan pendapatan tinggi, because saya tengok dalam 39 kategori data yang diperlukan, data umpamanya perbelanjaan pendapatan. Secara umumnya kita dah ada LHDN. Ada juga yang bertanya dengan saya, apa maklumat dalam LHDN yang belum cukup untuk memerlukan kita wujudkan padu. Untuk jadi these are the issues lah. Kalau you want to create 2 LHDN paling bala lah. Because di sana you dah isytihar harta, you isytihar pendapatan, very detail dalam LHDN. Jadi berarti mungkin apa yang diperlukan cerak saja data daripada sana dan beri fokus ya. Maksudnya kumpulan-kumpulan yang khusus, kumpulan-kumpulan masyarakat di luar bandar, kumpulan pendapatan rendah, those yang berada di PPR dan sebagainya. Jadi we are not here, jangan pula nanti padu bertindak macam LHDN. You know, and going out and search for information. Hey, you must validate how many cars you have dan sebagainya.
Prof, semasa awal pembentangan, Datuk Uzair membentangkan mengapa padu ini merupakan satu perkara yang signifikan, dibentangkan kadar pertumbuhan ekonomi negara sejak tahun 1960-an sehinggalah ketika ini. Graf itu meningkat. Kemudian dibentangkan juga berkenaan dengan kadar hutang daripada 28 bilion ketika ini mencecah 1 trilion. Untuk memberikan justifikasi bagaimana padu ini boleh membantu kerajaan dalam pengurusan fiskalnya. Dalam hal itu, pada pandangan Prof, bagaimana padu ini boleh membantu dan bagaimana boleh mengurangkan angka tersebut? Saya berada agak lama di dalam isu-isu ini dan saya pernah berada di Putrajaya, dipinjamkan ke sana dan saya pernah terlibat dalam perbincangan-perbincangan ini. Pertamanya, saya ingat kita juga harus beri kredit yang cukup kepada semua kementerian dan juga terutamanya Jabatan Perangkaan Datuk Seri Uzair dan pasukannya. Bertahun selama ini pun janganlah kita beranggapan bahawa keputusan dibuat tanpa melihat kepada data. Itu tak betul. Saya ingat semua meeting-meeting yang saya pernah hadir, very factual. Jabatan Perangkaan mempunyai datanya dan akan mengemukakan data dan perbincangan dibuat berdasarkan data. Jadi padu ni janganlah kita anggap mula daripada kosong. Dianya memperkemaskan lagi data yang kita ada. Ya. Jadi isu tentang fiskal, saya ingat satu dari sebabnya ialah kerana ada tekanan fiskal. Umpamanya di-highlight bahawa tahun ini sahaja berbanding dengan perbelanjaan pembangunan, subsidi mencecah hampir 63 bilion. Jadi berarti memang nampak jelas, maksudnya kita berbelanja subsidi hampir sama banyak dengan kita berbelanja untuk pembangunan. Jadi itu jelas tidak betul. Jadi bagi saya, I mean, of course, that's why the concern ialah how much additional information yang diperlukan untuk kita memperbetulkan keadaan ini. Adakah kita boleh perbetulkan hanya dengan polisi bersandarkan kepada data yang sedia ada, tata cara perbelanjaan kita, kita ada akta kebertanggungjawab fiskal yang sebelum ini kita masih belum ada sepenuhnya, tetapi adakah certain things ni yang boleh diselesaikan dengan tanpa kita waiting for all the data to come. Kalau kita lihat defisit sebagai contoh, sebenarnya bila mana Malaysia berhadapan dengan kemelesatan ekonomi, ini lazim defisit kita akan mencecah -6%, -5.7% dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pada tahun 2008-2009 defisit menjatuh kepada hampir 6% GDP, dan tapi kemudiannya dia slowly with the discipline they go back to 3%. Kemudian kita ada COVID, dia turun balik. Jadi berarti pada pandangan saya telah melihat disiplin kerajaan dalam memperbetulkan kedudukan fiskal yang mendesak ini. Jadi berarti all those happen before padu. We can do it. Tapi that's why penting ialah to what extent padu menjadi a vital source of information to address this problem. Itu yang kita perlu lihat. Tapi dalam konteks bantuan sosial, saya juga telah lama mencadangkan untuk dia bersasar dalam konteks di mana dia tinggal, berapa banyak orang yang bergantung kepada sumber pendapatan yang ada. Those are very good, very localized. Maksudnya tidak boleh lagi ada bantuan ataupun garisan yang kita anggap satu Malaysia sama. Kalau dululah contohnya 4,850 dahulu adalah garis B40. Kalau duduk di KL 4850, kalau duduk di Kuala Kurau pun 4850. Tak betul lah tu. Jadi berarti jadi rakyat juga harus bersedia bahawa selepas ini kemungkinan kerajaan akan menggunakan data-data ini untuk buat adjustment. Kalau you tinggal di kawasan luar bandar, dependensi tanggungan you 3 orang, ini jumlahnya. Kalau you, jadi berarti ini cerita sasaran ni pun dia ada peringkat-peringkat juga. Are we targeting the person, namanya, ataupun are we targeting the category, kumpulannya. Jadi berarti dalam kumpulan orang miskin ada A, B, C, D, E dan sebagainya. Jadi adakah we are targeting the group, menggunakan group, ataupun kita nak go direct detail kepada the right person, maksudnya precision lah. Jadi ini sebenarnya adalah kecenderungan baru yang muncul akibat daripada kemajuan teknologi, khususnya dalam kemajuan digitalization of data dan sebagainya. Jadi bagi saya satu usaha yang baik, tetapi let's not forget
we are doing it kerana kita ada masalah yang perlu ditangani. Kalau ada langkah-langkah lain yang boleh menyelesaikan masalah tadi, please proceed. Don't wait for PADU to be completed and become so solid dan beautifully collected lah. Itu sebenarnya satu usaha yang mencabar. Saya tahu saya pernah berada masa COVID di EPU, di Majlis Tindakan Ekonomi, to get the information across agency dan ministry bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi dalam masa yang sama kita kena persoalkan juga, adakah ianya perlu? Contohnya, data pendaftaran kereta ada pada JPJ. Daftar gerak masuk, keluar masuk ada kepada PLAS. Adakah kita perlu maklumat-maklumat ini untuk settle masalah yang kita tangani? So, let's orang kata apa, cherish both sides lah, ya, supaya kita dapat bergerak ke hadapan. Ya, Prof, menarik bila sebut tentang soal subsidi yang seharusnya mengikut lokaliti. Maknanya yang berada di Lembah Kelang tidak sewajarnya menerima lebih kurang daripada mereka yang berada di kawasan luar bandar. Apakah ada kemungkinan nanti, Prof, apabila PADU ini sudah pun mendapat maklumat yang cukup, kita akan menyaksikan sebenarnya subsidi tidak boleh dikurangkan. Jumlah yang sama, cuma pengagihannya sedikit berbeza. Lebih banyak kepada mereka yang memerlukan dan berkurangan kepada tempat-tempat yang kurang dan kosnya itu lebih rendah. Apakah kemungkinan itu akan berlaku, Prof? Dan mungkin adakah itu akan menjadi satu hambatan kepada usaha kerajaan untuk mengurangkan defisit fiskalnya? That's right. Dia ada dua perkara yang harus dilihat at the end of it. Ya. Pertama, jumlah fiskal. Berapa banyakkah peratus, berapa bilion yang kerajaan akan perlu belanjakan untuk tujuan bantuan sosial. Be it subsidi, be it minyak, be it bantuan tunai dan sebagainya. So that is the first indication lah jumlah itu. Yang keduanya ialah kepada kumpulan yang layak dan patut menerima bantuan. Adakah mereka mendapat bantuan lebih daripada sebelum ini? Kerana tanggapan hari ini ialah berlaku ketirisan. Itu tanggapan. Saya juga agak cenderung begitu. Kita mungkin berbelanja dalam konteks bantuan sosial. Saya tidak menghalang bantuan sosial, saya cuma mengatakan bahawa kemungkinan kerana kita tidak ada maklumat yang lebih terperinci, kita berbelanja lebih daripada apa yang sepatutnya. Jadi, tapi kita harus ingat, saya juga agak runsing sedikit kerana bila dengar PADU saja orang membayangkan, minta maaf tu sih, banyak rakyat di sana kata, oh kerajaan nak bagi duit ni, jadi masuk dalam PADU. Dan nanti jangan ada yang terkejut pula. Dia masuk dalam PADU, dahulu dia duduk di kawasan luar bandar tapi dia dapat kadar macam orang bandar aja. Jadi lepas ni dia dapat kurang. Jadi dia ni mungkin akan merungut sikitlah. Sebenarnya selama ni dia dah dapat lebih daripada apa yang diperlukan ataupun mungkin tak layak pun. Jadi berarti perlu dilihat. Saya menganjurkan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada kumpulan yang merasakan mereka memerlukan bantuan kerajaan, you must go in because you also have to validate the data. Kita tak tahu, kemungkinan dahulu you pilot seperti Prof. Norma sebut, you pilot dulu. Tetapi sekarang ni you dah tak ada pekerjaan, you berniaga gerai saja. Jadi berarti dalam sistem mungkin masih you pilot, ya. Jadi berhati-hati dengan maklumat-maklumat ini because walaupun betul ada pelbagai kementerian dan agensi yang collect data, but not sure that whether dia punya data adalah current, maksudnya semasa. Jadi berarti kalau dia masih kira, okey awak ada 3 biji rumah sebab pendaftaran rumah atas nama you, Jabatan Hartanah mengeluarkan kata you ada 3 biji rumah, tapi mungkin tahun 2019 rumah tu mungkin tengah dilelong. Kalau tengah dilelong, nama tak tukar lagi. Jadi nama tak tukar, jadi dalam sistem kata you ada 3 biji rumah. Jadi berarti saya perlulah juga untuk go in and check. Tetapi of course priority should be given kepada kumpulan-kumpulan yang merasakan ada kewajaran. Dan kita harus ingat, ya, yang sebaiknya, let's talk about the most ideal and the best. Kerajaan ada tanggungjawab untuk membantu kumpulan-kumpulan masyarakat yang memerlukan bantuan. Tetapi jangan kita bayangkan bahawa all problems is all about government giving me money. Itu yang saya agak risau juga. Kerana bila disebut tentang bantuan tunai, hari ini hampir tak salah saya kalau saya tak dapat tengok data, tapi seingat saya dapat tadi lebih kurang dalam 11 juta isi rumah menerima bantuan tunai. 11 juta isi rumah ni besar. Maksudnya bilangannya, ya, kalau kita ambil kata 10 cukuplah.
Kalau 10, even 8 juta katakan. Jadi, I mean, we need to really understand the role of government and what do rakyat apa yang seharusnya. Dan of course yang sebaiknya ialah apa yang sebaiknya. Yang sebaiknya tidak ada sesiapa pun yang mengharapkan bantuan tunai daripada kerajaan. Tapi kita tidak boleh tolak. Mungkin ada warga emas, ada yang uzur, ada yang OKU yang tidak produktif. Jadi kita tumpukan kepada kumpulan-kumpulan ini dahulu. Supaya mereka mendapat bantuan dan merasai kehidupan yang lebih baik. Jadi dos yang tengah-tengah tu kena sabarlah. Lebih baik mungkin kita juga kalau kita lancarkan padu dengan hebat, saya ingat mungkin lancarkan juga satu pengkalan daftar untuk bagi pekerjaan dan pendapatan dengan hebat. Jadi orang boleh daftar, biarlah kita beria-ia daftar supaya dapat kerja dengan pendapatan yang lebih baik. Maybe that is good as well. Ya, terima kasih kepada Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Minda UKM, berkongsi pandangan berkenaan dengan padu. Ada beberapa aspek yang seharusnya juga diberikan tumpuan dalam kita mengumpulkan data, bukan sebenarnya soal data itu, tapi soal menyelesaikan isu ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Don't forget that problem. But anyway, tahniah. Saya ucapkan tahniah pada kerajaan dan we look forward for a better outcome, insyaAllah. Baik, terima kasih Prof. Itu sahaja kupasan untuk waktu ini di agenda awal ni. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.